Tiga ilmu yang wajib dipelajari ialah apa yang ada pada matan Arba'in Nawawiyah. Saya sebut kitab ni pasal apa? Kita biasa duk baca kitab ni, biasa duk mengaji, khatam dah kitab ni. Kalau kita ambil kitab yang lain, tuan-tuan mungkin tu dengar sajalah, pasal kitab tu tak mendengar. Hadis-hadis pun kita tak pernah dengar. Dan kitab lain, contohnya kita kata saya ambil kitab Al-Mustadrak Imam Ahmad Hanbal, tak mendengar kitab tu. Tak dengar kan? Buat apa saya ambil kitab yang tu tak nak mengaji? Baik kita ambil kitab yang kita mengaji supaya kita faham. Baik. Antara kitab yang kita dah mengaji ini ialah Arba'in Nawawiyah ataupun 40 hadis Imam Nawawi, atau diterjemah dalam bahasa Inggeris diberi nama 40 hadis of Imam Nawawi. Lengkap yang kita mengaji. Yang ni apa dah hadis dia? Hadis kedua. Yang ni cerita pasal Jibril jumpa Nabi SAW, tanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nabi pun jawab, Islam tu apa dia? Bagian-bagian. Islam tu ialah mengucap syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Jibril kata, sadaqta, benar kamu ya Muhammad? Benar, hang kata tu betul. Dia tanya lagi, ikhbirni al-iman, habaq aku iman tu pada. Nabi pun habaq iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Beriman tu dengan Allah, dengan kitab, dengan Quran, dengan malaikat. Di mana benda tu? Habis tu dia tanya pula. Dia tanya bagi tuan, dia tanya, mal ihsan? Jibril tanya, mal ihsan? Apa ihsan itu? Nabi jawab, sembah Allah macam nampak Allah. Buat apa pun bagi rasa Allah nampak kita. Kalau kita tak nampak Allah pun, nak cakap rasa Tuhan dengar, kan? Nak buat apa pun rasa Tuhan tengok. Buat apa pun rasakan Allah tengok. Pasal dia tu basir, tu melihat. Maka bila kita rasa Allah melihat, takkan kita nak mohong, takkan kita nak menipu, takkan kita nak kecoh, takkan kita nak khianat, takkan. Sebab kita Allah melihat. Contohnya senang, simple. Masuk masjid, tuan-tuan rasa dalam masjid ada CCTV tak? Ada? Tak ada? Ada. Ada CCTV. Bila tak ada CCTV, nampak muka jelas-jelas pula, kan? Maka takkan kita nak mencuri dalam masjid pula. Walaupun orang boleh curi dalam masjid juga, walaupun dia tahu CCTV ada. Tapi bagi orang yang tahu CCTV itu ada, duk suluh dia, nampak muka terang-terang, takkan dia nak mencuri. Pasal apa? Nampak muka. Maka bila dia rasa ke CCTV dekat dia, dia tak berani. Dia pakai dia. Kalau nak masuk curi juga, dia tutup muka, dia pakai ribbon, dia pakai kobe keledar, sebab tak boleh nampak muka. Pasal dia tahu CCTV ada. Sama benda tu dengan kita. Kalau Allah, kita rasakan Allah itu melihat kita dengan penglihatan yang tajam, atas basiruhu, atas penglihatannya yang basir, takkan berani kita nak buat maksiat. Maka tuan, kaedah tasawuf juga, kaedah tauhid tasawuf, dia dua. Satu tahu pasal Allah, satu rasakan ada Allah. Dua benda. Satu, yang pertama tahu adanya Allah, yang kedua rasa adanya Allah. Tak sama dua-dua ni. Inilah perbezaan antara kita dengan orang kafir. Orang kafir dia tahu ada Allah. Kita pula tahu ada Allah, malah kita rasakan Allah tu ada sungguh dia. Atas kalam yang berbunyi wujud. Ada yang memang ada. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi sebentar balik, maka Nabi pun ditanya oleh Jibril, mal ihsan? Ihsan tu pada dia sembah Allah macam kamu nampak Allah. Tapi kalau kamu tak nampak Allah, rasakan bahawa Allah nampak kamu. Itu makam ihsan. Baik. Habis tiga-tiga benda ni, maka Nabi tanya Jibril, atau Jibril tanya Nabi SAW. Ni rahsia dia. Bila habis Jibril tanya benda ni semua, maka Jibril tanya satu lagi.
Soalan terakhir. Apa jawab? Apa ditanya dia? Tuan-tuan saya ulang balik, hadis kedua ni tuan-tuan, ni pengalaman saya lah. Hadis kedua ni saya di Pondok Kok Senar saya baca dah kitab tu. Hadis tu dah baca dah. Kita rasa saya reti dah. Rupa-rupanya tuan, bila Allah takdirkan saya ke Syria tahun 89, 99, 98, 99, 2000, 2001. Awal-awal saya ke sana di Halab, Syria, Aleppo, jumpa dengan Syekh Mahmud Abdul Huda Barul Al-Husaini, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Ngaji kitab tu dengan dia, simple. Rupa-rupanya bila dia sebut yang tu, esok saya mengaji dengan guru lain, syekh lain, Syekh Sa'id nama dia, rahimahullah, hafizahullah, dan ulama lain. Baru saya tahu rupanya, tuan-tuan, hadis tu, hadis kedua mata arba'in ni tuan, saya mengaji 3 bulan tak habis tu hadis tu. 3 bulan tak habis. Dengan apa? Dengan kita kata dengan 2 hari sekali mengaji, 2 hari sekali mengaji, 2 hari sekali mengaji. Tak habis 3 bulan dah. Tak habis. Pasal apa? Lagi banyak ilmu yang dikupas oleh ulama tentang hadis tu. Kita ada kata aku tak dah faham dah hadis tu. Rupanya banyak benda tak faham lagi tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Kerana awal-awal hadis tu, kalau tuan-tuan refer balik kitab tu, awal-awal pada kitab tu cerita pasal adab mengaji. Mata Arba'in Nawawiyah atau 40 hadis Imam Nawawi an Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hadis daripada Sayyidina Umar. Cerita apa tuan? Cerita awal-awal hadis Nabi tu, cerita adab mengaji. Maka ulama ni, Syekh Mahmud ni, dia kupas kat saya, dia tunjuk kat saya cara mengaji tu disebutkan tentang bainama, kata Nabi SAW. Hadis tu matan dia berbunyi, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala alayya rajulun. Panjang hadis tu sampai habis. Apa dia kata kat saya? Dia kata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Matan bunyi lagu tu. Syekh syarah bab kata perkataan julus. Dia syarah apa tuan? Dia syarah hadis tu, dia berkata bainama nahnu julusun. Syekh syarah perkataan julusun. Julusun, apa makna julus? Duduk. Syekh syarah itu saja tuan, dia kekak minggu-minggu tak habis. Cerita duduk ni lagu mana? Duduk Nabi dengan sahabat mengaji tu lagu mana? Dia bukan duduk macam kita duduk. Tapi kita excuse lah dah. Saya mengaji juga. Tapi cara duduk Nabi dengan sahabat ni tuan, pasal mengaji ni jelas pada hadis tu. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi, bertemu rapat, duduk rapat dengan Nabi, bertemu lutut dengan lutut. Tu kalau adab mengaji gitulah. Yang talaqian atau dipanggil talaqian, mengaji talaqi ni rapat-rapat dengan guru. Tang tu saja ada syarah panjang tuan, bab berjulus saja pun panjang cerita dia. Saya tunjukkan macam mana rahsia-rahsia hadis yang dipecahkan oleh ulama. Baik, saya tinggalkan bab tu. Akhir hadis tu, bila Nabi ditanya Jibril apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dia bukan 3 soalan, 1 soalan penghabis. Jibril tanya Nabi SAW, matas sa'ah ya Muhammad, bila kiamat ini? Ni intipati ni. Dia tanya bila kiamat. Tuan-tuan, Syekh kata pak saya, apa hubung kait cerita pasal Islam, iman, ihsan, kait dengan kiamat pasal apa? Apa kait dia? Apa rahsia dia? Pasal apa Jibril tanya mata sa'ah, bila berlaku kiamat ya Muhammad? Nabi abang, bila mana anak mak lahirkan anak ni, mak dengan anak, mak tu betul tuan, jadi hamba balik, kata Nabi. Anak ni jadi tuan, mak jadi hamba. Bangunan-bangunan besar mencakar langit, hadis yang akhir zaman kan. Itu yang Nabi sebut. Baik, soalan dia tuan-tuan, baik perhatian. Apa kaitan antara iman, Islam, ihsan dengan kiamat? Dan soalan dia pasal apa?
Pasal apa? Jibril tanya, ya Muhammad, mata sa'ah, bila berlakunya kiamat ni? Rupa-rupanya tuan, di sini jawapan dia. Bila kiamat? Bila orang tak pegang tiga benda ni. Bila tak pegang tiga benda ni, ada ilmu makrifat tak syariat, kiamat. Ada ilmu syariat tak makrifat, kiamat. Ada makrifat, ada syariat, tak ada ihsan, kiamat. Maknanya apa dia? Mengaji tauhid, tak ada syariat. Mengaji tak sembahyang, kiamat. Rosak. Kiamat tu mana rosak? Rosak agama. Pasal apa? Pasal hadis akhir pada hadis tu, Nabi kata kepada sahabat-sahabat, bila Jibril pergi dah, Nabi tanya, hampa tahu tak sebab dia tu? Ya, Nabi tanya sahabat. Bila habis semua dah, Nabi jawab, Jibril minta diri nak berlalu. Bila dia berlalu pi, Nabi tanya sahabat, hampa tahu tak siapa dia tu? Sahabat kata, kami tak tahu. Tengok balik hadis kedua tuan. Saya percaya kitab ni ada di rumah. Leceh betul kalau kitab tak ada di rumah tuan. Buku lain ada, Quran mungkin ada, kitab lain tak ada. Leceh. Sahabat ada, buku lain semua ada, tiba-tiba kitab tak ada. Satu kitab yang patut ada di rumah satu tuan adalah Syama'il Muhammadiyah. Kerana kata ulama, siapa teringin nak jumpa Nabi SAW, siapa-siapa yang teringin nak jumpa Nabi, nak minta Rasulullah hadir waktu dia nak mati. Contoh saya tanya tuan, nak tak Nabi mai waktu kita nak mati esok? Nak tak? Saya mau. Saya nak waktu nak mati ni, pasal Nabi mai. Rasulullah akan hadir bagi orang tertentu yang ada syarat-syaratnya. Maka kata ulama, siapa-siapa yang menyimpan kitab Syama'il Muhammadiyah di rumahnya, maka kebarangkalian besar Rasulullah akan hadir dalam rumah itu. Tak ada lah Syama'il Muhammadiyah di rumah. Boleh cek, tak ada. Yang lain semua ada tuan. Boleh beli. Tiba-tiba kitab Syama'il pasal Muhammad tak ada, tapi cerita bagian-bagian, kita cinta Nabi. Allahu Akbar. Baik, dua kitab kita tak. Pertama Syama'il Muhammadiyah bagi ada, dan satu kitab lagi ialah kitab Imam Nawawi ni, 40 hadis Imam Nawawi bagi ada. Dan saya percaya tuan-tuan kita semua ada kitab tu. Baik, bila ada kitab tu balik dari rumah, buka tengok, kaji balik benda saya kata ni. Nabi kata, Nabi tanya Jibril bila kiamat, Nabi pun habaq kalamat kiamat bagian-bagian. Habis tu Nabi kata kat sahabat, hampa kenal tak siapa dia tadi? Maka sahabat kata, kami tak tahu. Yang bertanya lebih memahami siapakah itu. Maka Nabi kata, itulah Jibril. Kenapa Jibril mai? Pasal apa Jibril mai? Nabi kata, atakum Jibril, telah datang pada kamu Jibril, yu'allimakum dinakum, dia main nak ajak hampa agama hampa. Maknanya kata Syekh kat saya, tuan-tuan, saya nak syarah tuan-tuan sikit malam ni. Yang kata agama ni tiga ni lah. Yang ketiga, agama ni tiga: syariat, makrifat, hakikat. Maka siapa yang syariat saja, tak ada makrifat, tak ada hakikat, tak dipanggil agama, tak sebenar agama. Siapa yang makrifat saja, tuan-tuan, nah ni sehari dua ni kalau makrifat ni. Kata maklum, saya tak mau syarah apa-apa, kan terlalu maklum. Komen saya tak tahu, dia kata guna, saya mau tak mau, saya pun jangan tengok dia punya ni, ya pergi kat dalam. Dia tak mau komen apa kan. Saya ada orang yang berhak ikut, terpulang dah macam mana kan. Tapi bagi kita sibuk makrifat dan sebagainya, tiba-tiba tak ada syariat, tak betul lah. Pasal apa? Agama ni kena ada tiga: makrifat, syariat. Yang ketiga hakikat. Pegang hakikat petak sembahyang ni bukan agama kan. Nah, hakikat tu ialah makrifat dan syariat. Sebab Nabi kata, telah datang pada kamu Jibril, yu'allimakum dinakum, dia main ni nak ajak apa? Agama hampa. Mana agama ni asal dia tiga: tauhid, makrifat, fiqh, syariat, dengan ihsan, tasawuf, hakikat. Tiga-tiga ada, benda ni kena ada.
Kan? Tiga-tiga ni benda kena ada. Baru dinamakan agama. Betul tak?